Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan 2 iaitu bagi kursus GPP 10. Okey, jadi berdasarkan soalan, stimulasi soalan iaitu sekolah berperanan sebagai penjana modal insan yang mempunyai kepakaran berkualiti, peribadi unggul, inovatif, kritis dan kreatif bagi menjamin pembangunan sosioekonomi sesebuah negara. Oleh hal yang demikian, tanggungjawab dan amanah ini bergantung pada warga guru yang merupakan golongan pelaksana. Jadi secara berkumpulan, 3 orang iaitu saya Rania Umairah binti Muhammad Khalizi, Ifah Syahmina dan juga Tan Hui Hui. Kami dikehendaki untuk membuat persembahan secara digital yang menerangkan aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Baiklah, teruskan. Okay, di sini kami membentangkan tentang standard kualiti pendidikan Malaysia iaitu SKPM dan implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Seterusnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM, implikasi terhadap guru berjiwa pendidik bagi aspirasi sistem pendidikan negara dan aspirasi murid. Dan akhir sekali kami akan menerangkan tentang implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Jadi yang pertama ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM. Latar belakang SKPM. SKPM adalah instrumen penilaian yang digunakan untuk menilai kualiti pendidikan secara berterusan ke arah pencapaian bertahap tinggi. Pihak sekolah menggunakan SKPM sebagai panduan pengoperasian sekolah mengikut keperluan dan kepentingan bagi meningkatkan prestasi penilaian kendiri dilaksanakan bagi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sesebuah sekolah untuk penambahbaikan. Seterusnya. Slide seterusnya. Okey. Okey, bagi penggubalan SKPM, sebelum ini SKPM ni ditubuhkan pada tahun 2010 tapi telah digubal semula pada masa kini iaitu SKPMG 2 yang dibina dengan format baharu yang dimaghumkan sebagai panduan kepada pentadbir dan warga sekolah dalam meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses penyampaian pendidikan. Seterusnya, ianya bertujuan untuk menambah baik pelaksanaan penilaian kendiri sekolah. SKPMG 2 juga merupakan instrumen yang berorientasikan tindakan, menitik beratkan kualiti dan berasaskan evidence. Penilaian menggunakan instrumen ini dilaksanakan sepanjang tahun dan melibatkan warga sekolah secara menyeluruh. Dan ia memberi penekanan kepada peranan pengetua atau guru besar iaitu PGB sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong dalam melaksanakan tugas kepemimpinan di sekolah. Akhir sekali ia menekankan tentang peranan guru sebagai pemudah cara dalam proses PDP. Okey, SKPMG ni terbahagi pada 5 standard. Yang pertama ialah kepemimpinan. Ia terbahagi kepada 3 aspek iaitu PGB sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong. PGB tadi ialah pengetua atau guru besar. Yang kedua ialah pengurusan organisasi. Ia terbahagi kepada 7 aspek iaitu pengurusan sumber manusia, pengurusan aset, kewangan, sumber pendidikan, iklim, pengurusan perpaduan dan pemuafakatan strategik. Yang ketiga ialah pengurusan kurikulum dan hal ehwal murid iaitu mempunyai 3 bahagian di mana pengurusan kurikulum terdapat 4 aspek, pengurusan kurikulum terbahagi kepada 7 aspek dan pengurusan hal ehwal murid mempunyai 6 aspek.
Okey, yang keempat ialah pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC yang mempunyai 6 aspek iaitu guru sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong, penilai dan murid sebagai pembelajar aktif. Yang terakhir sekali ialah kemenjadian murid yang terbahagi kepada 3 aspek iaitu kemenjadian murid dalam akademik, kokurikulum dan sasiah murid. Okay, ini merupakan format instrumen yang terdapat di SKPMG 2 iaitu penyertaan standard, kriteria kritikal, standard kualiti, tindakan untuk mencapai standard, rubrik penskoran, jadual pengiraan skor dan evidence pelaksanaan atau catatan. Okay, ini merupakan salah satu contoh bagi kepemimpinan. Okay, saya akan menerangkan tentang implikasi SKPM ini terhadap guru berjiwa pendidik. Okay, bagi etika keguruan, guru bertanggungjawab terhadap murid, guru bertanggungjawab juga terhadap ibu bapa, masyarakat, negara dan rakan sejawat dan profesion keguruan. Okey, bagi guru bertanggungjawab terhadap murid iaitu mengutamakan murid sama ada di dalam atau di luar bilik darjah, membentuk akhlak mulia dan jati diri murid dan membimbing dan memperkembangkan potensi murid. Yang kedua ialah bertanggungjawab terhadap ibu bapa, iaitu sentiasa menyalurkan maklumat kepada ibu bapa dan menjalinkan hubungan dengan ibu bapa murid dan mengelakkan diri daripada menimbulkan persepsi negatif ibu bapa. Seterusnya ialah bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, iaitu menghormati masyarakat setempat, memberi kerjasama, menyalurkan sumbangan dan mengamalkan tingkah laku yang baik. Yang terakhir ialah bertanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan, iaitu bekerjasama dengan rakan sejawat dan menjaga dan meningkatkan kecekapan diri terhadap profesion. Yang akhir sekali ialah meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran sejajar perkembangan dunia semasa. Hal ini kerana guru perlulah berusaha untuk kekalkan tanggungjawab dan melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Okay, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada Tan Hui Hui. Baiklah, saya akan menerangkan tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPN. PPPN adalah kesinambungan daripada Kajian Semula Pelan Strategi Pengajian Tinggi Negara PSPTA 2007 sehingga 2020 serta penyelarasan PPPN iaitu Prasekolah hingga Pendidikan Lepas Menengah 2013 hingga 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan dan memartabatkan sistem pendidikan tinggi di negara. Next. Seterusnya, terdapat 5 aspirasi pendidikan dalam PPPN iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Next. Yang pertama ialah akses, iaitu setiap kanak-kanak Malaysia berhak untuk mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat memastikan kadar akses serajak dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas iaitu tingkatan 5. Seterusnya ialah kualiti. Semua kanak-kanak akan berpeluang untuk mendapat pendidikan. Mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan pendidikan antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok
sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang. TIMSS dan PISA menguji bacaan, matematik dan sains sahaja. Seterusnya, pentaksiran tambahan yang menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh dimaksudkan apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima di peringkat antarabangsa. Yang ketiga ialah equity. Sistem pendidikan berprestasi tinggi untuk menyediakan pendidikan yang baik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosio-ekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50% menjelang 2020. Seterusnya ialah perpaduan. Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun akan menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah melalui interaksi bersama murid yang daripada berbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik. Murid belajar memahami dan menerima menghayati perbezaan. Keadaan ini mewujudkan sesuatu perkongsian pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Kementerian berhasrat menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia. Yang terakhir dalam aspirasi murid dalam PPPN ialah kecekapan. Sistem pendidikan di Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Walaupun kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa, Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa. Seterusnya ialah implikasi PPPM yang terhadap oleh guru berjiwa pendidik. Yang pertama ialah guru akan meningkat keupayaan bertaraf dunia yang diperlukan bagi membantu mencapai keberhasilan murid yang dihasratkan dan akan memperoleh lebih keseronokan dan kepuasan dalam menjalankan tugas mereka. Guru juga akan dapat sokongan yang diperlukan untuk berjaya. Guru akan mempunyai lebih akses kepada peluang pembangunan profesional dan profesional berasaskan sekolah. Seterusnya, implikasi yang seterusnya ialah guru akan menikmati ganjaran menikmati persekitaran kerja yang lebih sesuai, ganjaran berasaskan prestasi dan laluan kerjaya yang lebih baik. Contohnya, mereka akan melaksanakan tugas di sekolah yang mempunyai kelengkapan yang cukup dan persekitaran kerja yang selesa dan sesuai. Beban pentadbiran guru akan dikurangkan supaya mereka boleh menumpukan tenaga pada aktiviti teras, iaitu pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya ialah guru akan menikmati ganjaran berasaskan prestasi yang menarik, termasuklah perkembangan kerjaya yang lebih pantas dan boleh mengembangkan minat mereka mengikut laluan kerjaya yang berbeza, seperti pengajaran, kepimpinan, dan kepakaran mata pelajaran. Guru akan didedarkan dengan budaya kerjasama dan kecemerlangan profesion. Guru akan saling bekerjasama dalam mengenali isu dan berkongsi amalan yang baik. Mereka mempunyai keluasan pedagogi yang lebih besar dalam bilik darjah dalam usaha memastikan setiap murid belajar. Seterusnya ialah 6 aspirasi murid dalam PPPN. Yang pertama ialah pengetahuan, kedua kemahiran berfikir, ketiga kemahiran memimpin, keempat kemahiran dua bahasa, kelima
etika dan kerohanian, dan terakhir ialah identiti nasional. Yang pertama, pengetahuan. Next. Yang pertama, pengetahuan. Pada peringkat asas, setiap murid mempunyai keupayaan literasi dan numerasi yang sepenuhnya. Ciri ini melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas serta berfungsi secara berkesan dalam masyarakat bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Di samping itu, penting bagi murid menguasai mata pelajaran teras seperti bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Mereka juga digalakkan untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan dalam bidang lain seperti seni, muzik dan sukan. Selain pengetahuan dalam bidang ini, mereka juga mempunyai keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan ini dalam kehidupan seharian. Yang kedua ialah kemahiran berfikir. Setiap murid perlu membina kemahiran equity dan belajar cara untuk terus mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat supaya dapat menghubung kaitkan pelbagai pengetahuan dan mewujudkan pengetahuan yang baru. Kemahiran berfikir aras tinggi dan kemampuan untuk melakukan inovasi amat kritikal dalam dunia teknologi yang berkembang pesat. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif yang penting. Yang pertama, pemikiran kreatif dan inovatif. Dalam pemikiran kreatif dan inovatif adalah kemampuan menginovasi, menjana kemungkinan baharu dan mencipta idea atau pengetahuan baharu. Yang kedua, pemikiran kritis dan penaklunan. Dalam pemikiran kritis dan penaklunan ialah keupayaan menganalisis maklumat, menjangka masalah dan mendekati isu secara kritis, logik, induktif dan didaktif bagi mencari cara penyelesaian dan membuat keputusan. Dan yang terakhir dalam berfikir ialah keupayaan belajar. Keupayaan belajar ini ialah keupayaan memacu pembelajaran sendiri dengan kemampuan menghargai nilai pembelajaran sepanjang hayat. Sistem pendidikan negara perlu meningkatkan kemahiran murid dalam bidang ini seperti digambarkan melalui skor TIMSS dan PISA sejak 5 tahun lepas. Skor TIMSS dan PISA 2009 telah menunjukkan bahawa murid kurang mampu mengaplikasikan pengetahuan dan apa yang telah belajar dalam kehidupan mereka. Sehubungan itu adalah amat penting dalam sistem pendidikan negara membantu setiap murid memperolehi kemahiran berfikir. Yang ketiga ialah kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin ialah kemampuan bekerja dengan berkesan dan memimpin orang lain adalah penting, terutamanya dalam dunia yang semakin saling berkait. Dalam dialog nasional, kepentingan memupuk kepimpinan dan keupayaan bekerja secara berkesan dalam satu pasukan bagi setiap murid sering dibangkitkan. Sistem pendidikan berusaha untuk membantu setiap murid untuk mencapai potensi masing-masing dengan sepenuhnya melalui pelibatan sebagai pemimpin serta bekerja dalam kumpulan. Dalam konteks pendidikan, kepimpinan mempunyai 4 unsur iaitu keusahawanan, iaitu mengambil inisiatif untuk mewujudkan dan membangunkan penyelesaian sendiri dan bagi tujuan ini sanggup membuat pelaburan daripada sumber sendiri serta memastikan penyelesaian dizahirkan. Yang kedua, berdaya tahan iaitu membina cara berfikir yang konstruktif serta mampu menghadapi rintangan. Yang ketiga, kecerdasan emosi iaitu berupaya memahami dan bekerja secara berkesan dengan orang lain serta mampu mempengaruhi mereka secara positif. Dan yang terakhir ialah keterampilan komunikasi iaitu berupaya memberikan pendapat dan hasrat secara lisan dan bertulis dengan jelas. Pihak sekolah perlu menggunakan peluang yang disediakan dalam bilik darjah melalui aktiviti berasaskan projek atau kerja kumpulan serta aktiviti di luar bilik darjah seperti sukan, seni dan kokurikulum dalam membangunkan kepribadian murid. Seterusnya, dan yang keempat ialah
kemahiran dui bahasa, setiap murid akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa. Setiap murid juga akhirnya akan berpeluang mempelajari bahasa tambahan sebab kepelbagaian Malaysia yang unik dan warisan berbilang budaya memberikan kelebihan daya saing kepada semua. Murid akan terus berpeluang untuk mempelajari bahasa Cina dan bahasa Tamil di sekolah jenis kebangsaan. Kini, sesetengah sekolah kebangsaan juga menyediakan peluang untuk mempelajari bahasa ketiga seperti bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Arab, bahasa Iban, dan sebagainya. Pada peringkat menengah, peluang ini diperluaskan untuk meliputi bahasa antarabangsa lain. Selepas jangka masa tertentu, semua murid akan digalakkan untuk belajar sekurang-kurangnya 3 bahasa bagi membolehkan mereka bekerjasama dan berkomunikasi secara berkesan dengan rakan dalam kalangan masyarakat. Malaysia dan berkomunikasi secara berkesan dengan rakan dalam kalangan rakyat Malaysia dan juga negara jiran dalam global masa ini. Yang kelima ialah etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan mempersiapkan setiap murid supaya mereka berani menghadapi cabaran masa depan, menyelesaikan konflik secara aman, membuat keputusan yang wajar dalam situasi kritikal dan mempunyai keberanian melakukan apa yang betul. Penekanan diberikan kepada setiap murid dengan menunjukkan satu set prinsip termaksudlah nilai bersama yang kukuh dan mendukung oleh semua rakyat Malaysia. Yang pertama ialah nilai kerohanian adalah mempunyai pegangan agama yang kuat dalam mengamalkan sebagai asas hidup serta mendukung standard moral yang tinggi. Yang kedua ialah integriti adalah mempunyai keberanian, disiplin dan semangat untuk melakukan perkara yang betul. Dan terakhir ialah tanggungjawab sivik, iaitu bertindak untuk kebaikan negara, mengambil berat terhadap orang lain dan alam sekitar dan memiliki keupayaan yang mendalam untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat. Dan yang terakhir ialah identiti rasional. Rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi tentang identiti nasional yang berpegang teguh dengan prinsip rukun negara untuk memupuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Setiap murid tanpa mengira etnik, kepercayaan, taraf sosio-ekonomi atau lokasi harus berbangga menjadi rakyat Malaysia. Kerana pencapaian matlamat patriotisme ini memerlukan semangat yang keterangkuman yang tinggi yang diperolehi dengan belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain serta hidup bersama dalam kepelbagaian masyarakat Malaysia. Identiti nasional juga memerlukan setiap murid memahami sejarah Malaysia melalui subjek sejarah, berkongsi pengalaman dalam dan luar sekolah dan berkongsi aspirasi untuk masa depan Malaysia. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Sabar aku ini. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan saya, Saudari Ifah Syamina dan Tan Hui Hu yang telah menerangkan berkaitan dengan SKPM dan PPM serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Jadi tugas saya pada hari ini akan membentangkan implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Okey, yang pertama dari aspek kurikulum. Okay, KBAT iaitu kemahiran baras tinggi telah diterapkan dalam penulisan kurikulum. PDP berpusatkan murid-murid dan aktiviti yang memerlukan murid dalam menyelesaikan masalah. Dan seterusnya pentaksiran dilaksanakan secara sistematik dan berterusan. Okay, untuk mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid. Okay, seterusnya perkembangan murid akan direkod dan dilaporkan kepada ibu bapa. Seterusnya penambahbaikan kurikulum pendidikan khas. Bagi pendidikan khas iaitu 3 cabang digubal mengikut KSSM yang mencakupi masalah pendengaran, penglihatan dan juga pembelajaran. Dan juga beberapa mata pelajaran telah diubah suai dan ditambah baik. Seterusnya,
Baiklah, berkaitan dengan murid, iaitu dari aspek ada 3 aspek untuk aspek murid ini, iaitu untuk bahagian murid, iaitu pertama persekitaran pembelajaran, pengetahuan dan kemahiran insaniah dan juga peluang pendidikan. Okay, bagi persekitaran pembelajaran, murid belajar dalam persekitaran yang kondusif dan belajar dalam persekitaran yang mempunyai kepercayaan asas bahawa murid boleh berjaya selain mempunyai hak bersuara dalam membentuk pengalaman mereka. Dan guru perlu menggalakkan murid untuk menyuarakan pendapat mereka. Bagi aspek pengetahuan dan kemahiran insaniah, terdapat pembelajaran secara akademik dan juga bukan akademik. Bagi bukan akademik, ia akan melibatkan kemahiran komunikasi, merancang, mengelola aktiviti, bekerja dalam kumpulan. Tindakan ini untuk meningkatkan lagi pertumbuhan dan perkembangan murid-murid. Seterusnya, bagi peluang pendidikan terdapat tiga aspek, iaitu dari segi aliran akademik, vokasional dan teknikal. Seterusnya, bagi aspek guru, iaitu dari aspek suri teladan, guru perlulah membangunkan murid secara keseluruhan ataupun holistik, iaitu dari segi akademik dan juga bukan akademik. Seterusnya, menghasilkan murid yang memiliki identiti nasional yang kukuh. Seterusnya, guru perlulah memiliki wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berpemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi. Untuk menghadapi cabaran abad ke-21. Pembangunan profesionalisme, guru perlulah berani mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran yang kreatif dan inovatif dalam PDP untuk menarik minat murid dalam pembelajaran. Seterusnya, guru perlulah bekerjasama dan bersifat terbuka dengan murid untuk merapatkan lagi hubungan antara murid. Dan yang terakhir sekali ialah guru perlulah melakukan anjakan minda, perubahan budaya kerja, pengetahuan dan kemahiran dengan mengikuti kursus-kursus ataupun yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami. Jadi ada apa-apa soalan ke yang tidak difahami? Kami akan cuba untuk menjawab. Nangis aku. Tak ada. Difahami dengan sangat jelas. Faham. Sabar. Terima kasih kerana faham pembentangan kami. Jadi mungkin ini adalah pengakhiran pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada hari kelak. Sekian, terima kasih. Terima kasih.